Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar semester 1 tahun 4 daripada IPG Kampus Tun Abdul Razak akan membentangkan mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Pembentangan ini akan dimulakan oleh saya, Siti Masduna binti Mahathir, dan akan diikuti oleh Siti Aribatul Alawiyah binti Aris dan akan diakhiri oleh Saudara Amir Rukman, Hakim bin Amin Ashar. Pembentangan KPPB ini menginterdisiplinarikan ketiga kursus yang diambil pada semester ini, iaitu kursus PIMK 3163, kursus Lestari 3013 dan kursus Keupayaan Keuangan KKWK 3013. Oleh itu, berikut merupakan medium yang digunapakai oleh pensyarah sebagai bahan pembelajaran digital, iaitu medium Google Site. Pada medium ini terdapat dua pembelajaran bermakna melalui interdisiplinari ketiga kursus ini. Oleh itu, big idea yang perlu dicapai adalah insan murabi mendepani era globalisasi dan EQ yang digunapakai ialah bagaimanakah melahirkan insan murabi bagi mendepani era globalisasi. Hasrat pembelajaran bermakna yang pertama adalah untuk pelajar berupaya menyampaikan idea dalam menguraikan konsep dan kepentingan dakwah. Seterusnya, pelajar berjaya menyampaikan idea dalam menguraikan kepentingan pengetahuan keupayaan keuangan dalam kehidupan seharian, dan pelajar juga mampu menyampaikan idea dalam menjelaskan pembangunan lestari dengan merujuk kepada dokumen UNESCO. Oleh itu, aktiviti yang diberikan kepada kami bagi mencapai hasrat pembelajaran yang pertama iaitu kami dikehendaki untuk membincangkan perkaitan antara kepentingan pengetahuan keupayaan keuangan dalam kehidupan seharian dengan konsep pembangunan lestari daripada konteks ataupun kacamata seorang pendakwah. Seterusnya, pembincangan ini perlulah dimaknaikan ke dalam ruangan Google Slide yang disediakan oleh pensyarah. Seterusnya, secara bersemuka, kami dikehendaki untuk melaksanakan satu perbincangan berkaitan dengan konsep dan peranan guru sebagai seorang da'i, mu'alim, mudaris, murabbi, muadib dan mursyid dari aspek keupayaan keuangan dan kelestarian alam sekitar. Dan seterusnya, rakaman perbincangan ini perlu dimaknai ke ruangan Google Slide yang sama seperti yang pertama tadi. Oleh itu, ketika menjalankan proses pembelajaran bermakna yang pertama ini, kami melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kami dikehendaki mengkaji terlebih dahulu tajuk-tajuk dan ciri-ciri dan isu-isu yang perlu dihuraikan di dalam pembentangan. Oleh itu, satu kajian yang kritis telah digunapakai untuk mengintegrasikan ketiga-tiga elemen yang diinterdisiplinarikan. Seterusnya, apabila setiap individu daripada kumpulan telah mendapatkan dapatan dan maklumat yang tersendiri seperti yang diagihkan, kami dikehendaki untuk menjalankan satu perbincangan. Perbincangan ini merangkumi aspek-aspek seperti yang dikehendaki di dalam ketiga-tiga kursus tersebut. Oleh itu, ketika melaksanakan perbincangan ini, satu karakter ataupun sasiah, bukan satu, lebih daripada satu sasiah telah digunapakai. Misal kata seperti semangat berkumpulan, berani menyampaikan idea dan pandangan, bekerjasama dan semangat berpasukan telah digunapakai bagi menghasilkan sebuah perbincangan yang berkualiti. Seterusnya, perbincangan ini juga dizahirkan di dalam bentuk Google Slide yang dikehendaki oleh pensyarah. Oleh itu, ketika menghasilkan Google Slide ini, elemen kreativiti yang tersendiri telah digunapakai oleh pelajar. Pelajar haruslah memastikan maklumat yang digunapakai itu dapat disampaikan dengan bentuk yang jelas, menarik dan kritis. Seterusnya, pembentangan yang dijalankan menggunakan aspek komunikasi yang berkesan kerana perbincangan ataupun sesebuah pembelajaran tidak akan berlaku jika komunikasi yang dijalankan tidak dapat difahami oleh pihak pendengar. Akhir sekali, pembentangan ini juga menggunakan elemen kewarganegaraan. Mengapa? Kerana pelajar dikehendaki untuk membayangkan diri mereka sebagai seorang pendakwah dan apakah yang kami sebagai pendakwah ini mampu memberi manfaat kepada anak-anak murid di generasi akan datang demi kebaikan negara. Seterusnya, berikut
antara kolaborasi yang dijalankan seperti kolaborasi antara pelajar dan ahli kumpulan. Seterusnya pelajar daripada kumpulan tersebut dengan kumpulan yang lain dan akhir sekali antara pelajar dengan pensyarah. Berikut merupakan antara sedutan ataupun petikan yang diambil daripada komen-komen pelajar sebagai maklum balas kepada kumpulan yang lain dan juga merupakan terdapat komen penambahbaikan daripada pensyarah pembimbing sendiri. Oleh itu, dapat dikenal pasti bahawa bagi pembelajaran bermakna yang pertama, elemen kolaborasi sangat dititik beratkan dan diguna pakai daripada proses awal hingga ke akhir. Berikut merupakan antara hasil pelaksanaan aktiviti. Di sini saya akan membuka sedikit petikan ataupun suara ya, ataupun perbincangan yang dijalankan oleh peranan guru sebagai muadik iaitu guru sebagai kaunselor kepada murid. Selain daripada macam kita tahu kaunselor ni sebagai penasihat, sebagai maksudnya dia beri ingatan yang baik-baik kepada murid. Kat sini contohnya daripada segi kewangan, guru mengingatkan murid untuk berjimat-jimat. Guru mengingatkan murid untuk buat amalan menabung. Dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan aktiviti, kesemua kumpulan berjaya untuk menggabungkan aspek kelestarian alam sekitar dan juga keupayaan keuangan dengan elemen seorang pendakwah. Seterusnya, bagi pembelajaran bermakna yang kedua, terdapat 3 HPK yang diambil daripada ketiga kursus. Oleh itu, antara arahan aktiviti yang diminta adalah pelajar dikehendaki untuk merakamkan sebuah video yang menggunakan kaedah main peranan ataupun role play yang menyentuh 3 ciri utama iaitu ciri-ciri sasiah guru pendidikan Islam yang profesional, kemahiran merancang simpanan dan pelaburan, pengurusan kredit dan juga hutang serta risiko keuangan, serta pelajar berupaya untuk menyelesaikan isu alam sekitar mengikut kesesuaian sifat lokal tersebut. Oleh itu, pelajar dikehendaki memuat naik video mengikut kreativiti yang sendiri. Oleh itu, berikut merupakan antara sedutan yang diambil daripada video yang dihasilkan oleh beberapa orang pelajar yang menyentuh ciri-ciri yang dikehendaki di dalam aktiviti pelaksanaan pembelajaran bermakna yang kedua. Pelajar itu sebelum kita terus menanyakan soalan peribadi tersebut sehingga boleh menjatuhkan aib. Pelajar itu sebelum kita terus menanyakan soalan peribadi tersebut sehingga boleh menjatuhkan aib pelajar itu kepada pelajar-pelajar yang lain. Dan juga ini juga selarilah dengan firman Allah dalam kalau kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 125 di mana Allah berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah iaitu kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Di mana kalau kita tengok benda ni ataupun kita patutlah buang kejahilan kita dalam menegur. Apa yang saya boleh buat dengan duit-duit ni? Dengan duit simpanan cik sebanyak 100 RM, cik boleh buat lampuan dengan bank kami. Wow, menarik. Untuk orang yang baru nak melabur macam saya ni, agak-agak pelaburan apa yang sesuai? Untuk pelabur baru seperti cik, kami Maybank. Apa yang saya boleh buat dengan duit-duit ni? Dengan duit simpanan cik sebanyak 100 RM, cik boleh buat lampuan dengan bank kami. Wow, menarik. Untuk orang yang baru nak melabur macam saya ni, agak-agak pelaburan apa yang sesuai? Untuk pelabur baru seperti cik, kami Maybank telah menyediakan produk pelaburan AHB iaitu Amanah Tanah Bumi Putera khususnya untuk golongan Bumi Putera seperti cik. Tutup. Panas kan? Cuaca panas sekarang ni dirasai di seluruh dunia tau. Ini disebabkan oleh peningkatan suhu 1.5 darjah Celsius lebih tinggi berbanding sebelum ini. Jadi, apa yang kami boleh buat untuk selamatkan bumi?
Pertama, tutup suis lampu dan gantikan pencahayaan dengan sumber cahaya semula jadi. Penggunaan tenaga elektrik berlebih. Tutup. Panas kan? Panas. Cuaca panas sekarang ni dirasai di seluruh dunia tau. Ini disebabkan oleh peningkatan suhu 1.5 darjah Celsius lebih tinggi berbanding sebelum ini. Jadi, apa yang kami boleh buat untuk selamatkan bumi? Pertama, tutup suis lampu dan gantikan pencahayaan dengan sumber cahaya. Berdasarkan daripada video-video, sedutan daripada video yang ditunjukkan oleh saya sebentar tadi, ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar telah berupaya menyentuh ketiga-tiga aspek yang dikehendaki di dalam pembelajaran bermakna yang kedua. Apabila pelajar telah menyentuh ketiga-tiga elemen tersebut, ciri-ciri yang dikehendaki daripada tiga interdisciplinary bagi ketiga kursus, maka ini membuktikan bahawa pelajar telah menggunakan pakai elemen 6K yang ditekankan di dalam pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran 6K yang berpusatkan murid ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar telah diberikan kesediaan dalam mendepani dunia yang penuh dengan era globalisasi ini sebagai satu persediaan menghadapi dunia buka. Oleh itu, pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh saudari Siti Aribatul Alawiyah. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan bagi KPPB LAS 3013 iaitu Kursus Pendidikan Lestari Alam Sekitar. Ini merupakan DLO yang dibangunkan oleh pensyarah kami bagi membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran kursus yang dihasratkan di samping mengalami elemen KPPB terutamanya pencapaian kompetensi 6C bagi topik-topik yang dipilih. Ini saya lampirkan 4 pembelajaran bermakna yang telah dirancang dan seterusnya telah kami jalankan iaitu di bawah 3 HPK. HPK pertama, HPK kedua dan juga HPK kelima. Pelajaran bermakna yang pertama iaitu di bawah HPK 1 menerangkan konsep pembangunan lestari dengan merujuk dokumen. Aktiviti ini dijalankan secara kumpulan kecil yang terdiri daripada 4 orang ahli di mana setiap kumpulan diminta untuk menganalisis 3 dokumen yang disediakan oleh pensyarah. Ini merupakan 3 dokumen UNESCO yang perlu dianalisis oleh setiap kumpulan bagi aktiviti KPPB 1. Setelah ketiga-tiga dokumen UNESCO dianalisis secara berkumpulan, kami memuatkan hasil dapatan analisis iaitu menterjemahkan pengetahuan ke dalam aplikasi TMK iaitu Google Slide yang telah disediakan oleh pensyarah. Bermakna yang kedua di bawah HPK 1 iaitu menerangkan konsep pembangunan lestari dengan merujuk dokumen UNESCO. Aktiviti ini juga dilaksanakan secara berkumpulan di mana 6 kumpulan telah dibentuk. Setiap kumpulan perlu mencari maklumat daripada pelbagai sumber dan melakukan perbincangan mengenai topik yang telah diberikan. Ini merupakan antara contoh soalan bagi KPPB 2. Di sini kita dapat lihat dengan jelas arahan yang diberikan oleh pensyarah adalah sangat jelas dan padat. Pada aktiviti KPPB kedua ini, pelajar diminta untuk meneroka dan menganalisis pelbagai sumber berdasarkan topik yang telah diberikan kepada setiap kumpulan. Kemudian, hasil dapatan analisis dimuatkan ke tapak Google Slide yang telah disediakan. Kemudian, pada jam kedua pembelajaran, kami telah menjalankan sesi perkongsian input bagi setiap topik melalui pembelajaran aktif iaitu pembelajaran abad ke-21 One Stay, Three Strand. Seterusnya, pembelajaran bermakna yang ketiga di bawah HPK kedua iaitu menghubung kait konsep pembangunan lestari dengan pendidikan alam sekitar bagi memahami konteks sejagat dan global. Pada aktiviti pembelajaran bermakna yang ketiga ini, kami diminta untuk memilih 1 tahun di SKP bagi option kami iaitu option pendidikan Islam. Aktiviti ini juga dijalankan secara kumpulan kecil di mana setiap kumpulan diminta untuk merancang satu PDP yang menerapkan konsep pendidikan untuk kefahaman sejagat.
sertakan pelaksanaan aktiviti KPBB yang ketiga, iaitu pertama, kami berbincang dalam kumpulan kecil bagaimana untuk merancang PDP yang diintegrasikan ataupun memuatkan elemen kefahaman sejagat dalam konteks kandungan pembelajaran utama iaitu pendidikan Islam. Kemudian, rancangan PDP tersebut telah diamalikan melalui pengajaran mikro yang dilaksanakan di dalam kelas di hadapan rakan-rakan. Selepas sesi pengajaran mikro dijalankan, kami telah melaksanakan sesi refleksi yang melibatkan rakan-rakan di dalam kelas dan juga pensyarah. Ia bertujuan untuk memberi nilai tambah terhadap aktiviti KPBB 3 yang dijalankan, yang bertujuan untuk memberi penambahbaikan maupun pujian. Ia melalui dua proses iaitu maklum balas bertulis dan juga maklum balas secara lisan. Maklum balas bertulis telah direkodkan di dalam Jamboard yang telah disediakan oleh pensyarah. Seterusnya, aktiviti KPBB 3 yang kedua iaitu aktiviti hands-on yang melibatkan 4 kumpulan yang mengambil kursus lestari alam sekitar iaitu 2 kumpulan daripada pendidikan Islam dan juga 2 kumpulan daripada pendidikan jasmani. Ia merupakan aktiviti membina bahan bantu mengajar menggunakan bahan-bahan persekitaran, abiotik dan juga ambiotik. Kemudian, kami telah berkongsi hasil kerja setiap kumpulan di hadapan rakan-rakan. Pengalaman untuk membina bahan bantu mengajar berdasarkan ataupun menggunakan bahan abiotik dan juga ambiotik ini memberi kami pengetahuan dan juga kemahiran penjenaan alternatif bagaimana untuk membina bahan bantu mengajar berdasarkan bidang pengajian masing-masing hanya menggunakan bahan-bahan di persekitaran. Ia membantu kami untuk melihat sesuatu keadaan daripada pelbagai sudut dan juga perspektif yang lebih meluas. Dan ini merupakan satu pengalaman dalam menyediakan pengetahuan dan juga kemahiran kami untuk diaplikasikan pada masa hadapan. Akhir sekali, aktiviti pembelajaran bermakna yang keempat di bawah HPK 5 iaitu merumuskan secara kritis amalan gaya hidup lestari terbaik untuk kehidupan seharian. Setelah mempelajari pelbagai strategi yang digunakan dalam menyampaikan pendidikan alam sekitar, kami telah diminta untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan yang sebenar. Antara aktiviti yang kami jalankan adalah dengan mencipta puisi dan memuatkannya di dalam Google Document. Segala pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman yang telah kami perolehi perlu diekspresikan melalui penulisan puisi masing-masing. Aktiviti yang kedua adalah aktiviti rombongan hikmat masyarakat yang melibatkan 3 aktiviti sekaligus iaitu aktiviti sukarelawan, aktiviti penghijauan dan juga aktiviti pendidikan alam sekitar. Ia dilaksanakan sebanyak 2 kali iaitu rombongan ke Sikap Waterfall dan juga yang kedua melibatkan rakan pembelajaran kami iaitu SKMK Penlinson melalui aktiviti penghijauan. Semasa aktiviti ini, kami telah mengaplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran yang diperoleh sepanjang menjalankan kursus pendidikan alam sekitar ini dan sekaligus aktiviti ini juga telah memberikan kami pengalaman bermakna yang baharu. Aktiviti yang ketiga adalah aktiviti mencipta permainan alam sekitar dan dijalankan di dalam kelas masing-masing. Aktiviti ini membolehkan Bloomberg kat situ. Siapa tahu laju Maiden tak start lagi ni. Sama ada untuk mengaplikasikan aplikasi TMK melalui gamifikasi pendidikan secara fizikal iaitu bahan bantu mengajar secara fizikal yang telah dibangunkan oleh kumpulan masing-masing. Tambahan, kami juga telah melaksanakan aktiviti penerakaan strategi pendidikan alam sekitar di bawah bimbingan pensyarah seperti pergi ke bilik pengawetan dan juga pergi ke STEM Lab bagi mencambahkan lagi idea dan juga membuat perkongsian bagaimana untuk mengaplikasikan ataupun menerapkan pendidikan alam sekitar ini di dalam option kami masing-masing. Kesimpulannya, kursus pendidikan lestari alam sekitar ini sangat signifikan untuk diinterdisiplinarikan bersama dengan kursus profesionalisme GPI dan juga fiqh taqwa serta pendidikan keupayaan kewangan kerana ia memberi peluang kepada guru pelatih bagi memanfaatkan dan juga mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari daripada pembelajaran bermakna bagi ketiga-tiga kursus ini sebagai GPI kerana GPI ini tidak lari daripada memainkan peranan sebagai murabi bagi menerapkan penghayatan dan seterusnya menzahirkan tanggungjawab menjaga alam sekitar itu melalui pentadbiatan dan juga amalan sama ada kepada diri sendiri seterusnya diterapkan kepada murid.
Oleh itu, kompetensi 6C jelas telah dimuatkan di dalam aktiviti pembelajaran bermakna dalam kursus pendidikan lestari alam sekitar dan juga diinterdisiplinarikan bersama ketiga-tiga kursus yang lain. Seterusnya, saya akan sambung kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kursus KWKK 3013 keupayaan kewangan. Antara hasil pembelajaran kursus bagi keupayaan kewangan ini adalah menganalisis secara kritis potensi pelaburan dan simpanan bagi membina jaminan kewangan dan kekayaan berdasarkan pelbagai sumber maklumat. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pelaburan adalah penggunaan dana untuk kegiatan tertentu yang diharapkan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan di masa hadapan. Dalam pengurusan kewangan, pelaburan adalah alat penting untuk memastikan matlamat kewangan individu tercapai. Berdasarkan aktiviti pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang telah dilaksanakan pada 13 September 2022 adalah permainan monopoli secara berkumpulan. Di sini kami dapat belajar cara pengurusan kewangan, mengurus kredit dan hutang, pengurusan risiko dan insurans serta merancang simpanan dan pelaburan. Komunikasi bersama ahli kumpulan turut dijalankan bagi menggalakkan pemikiran secara kritis dalam pengurusan kewangan permainan monopoli. Selain itu, pada 20 September 2022, aktiviti pembelajaran yang berpusatkan pelajar yang telah dilaksanakan adalah tutorial perbincangan berkumpulan secara berkolaborasi tentang pendedahan berkaitan instrumen-instrumen pelaburan yang pelbagai. Di sini kami belajar dapat mengenali serta menganalisis instrumen pelaburan yang sesuai mengikut perwatakan kami bagi membina jaminan kewangan yang baik. Oleh itu, antara instrumen pelaburan yang menarik minat kami adalah Wahid Invest. Wahid Invest merupakan platform digital yang dipanggil robo-advisor yang berfungsi untuk melabur dan mengembangkan duit pelabur menggunakan robot atau Artificial Intelligence AI. Modal yang diperlukan untuk memulakan pelaburan bersama Wahid Invest bermula dengan serendah RM100 sahaja, di mana ianya sesuai dengan tahap keupayaan kewangan pelajar untuk memulakan pelaburan pertama bagi menjana keuntungan untuk jangka masa yang panjang. Inovasi baharu dalam pelaburan ini dengan menggunakan AI dapat menggalakkan pemikiran secara kreatif pelajar. Antara input yang kami belajar semasa PDP adalah tentang pelaburan yang dilarang dalam Islam. Pelaburan yang dilarang dalam Islam adalah dengan tidak melibatkan industri perjudian, makanan tidak halal, rokok, minuman keras, persenjataan, riba dan industri lain yang tidak beretika. Dalam erti kata lain, dana yang terlibat adalah dana pelaburan yang beretika, halal dan mematuhi syariah Islam. Hal ini selari dengan pembelajaran kursus PIMK 3163 Fiqh Dakwah yang menekankan sumber rezeki yang halal. Berikut merupakan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan hadis sahih Muslim berkaitan kewajipan mencari yang halal. Yang pertama, dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maksudnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, hadis sahih Muslim daripada Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang lagi jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhah, iaitu kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Selain itu, syarikat pelaburan mestilah mempunyai dasar dan prinsip yang kukuh dalam mengatasi perubahan iklim.
Hal ini berkaitan dengan pembelajaran khusus LASS 3013 Pendidikan Lestari Alam Sekitar iaitu SDG. SDG adalah singkatan kepada Sustainable Development Goals iaitu matlamat pembangunan lestari. Ianya terdiri daripada 17 matlamat yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam Perhimpunan Agung PBB pada September 2015 di New York, Amerika Syarikat untuk dicapai pada tahun 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. ESG merupakan singkatan kepada Environment, Social dan Government. ESG mendukung matlamat pembangunan lestari SDG sebagai satu daya tarikan pelabur untuk melabur dalam syarikat pelaburan yang bersih dan stabil. Dari segi environment, iaitu persekitaran, ianya menekankan syarikat pelaburan yang melestarikan alam sekitar, seperti penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya, Wahid Invest melabur dalam syarikat Tesla yang menerajui penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga hijau, seperti solar bagi menjana kuasa elektrik. Dari segi aspek sosial pula, syarikat perlu menjaga kebajikan pekerjanya dan dari segi pentadbiran pula, syarikat perlu mempunyai keboleh pentadbiran yang tinggi serta boleh dipercayai bagi menguruskan syarikat. Oleh itu, sebagai warga negara yang cintakan negara, kita perlu memastikan pelaburan yang kita ceburi membantu ekonomi dan persekitaran negara ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, pembelajaran bermakna khusus keupayaan kewangan ini memberi impak yang besar semasa kami belajar dan memberi kesan dalam kehidupan kami sebagai pelajar untuk mencapai matlamat kebebasan kewangan dengan cara yang patuh syariah, yakni halalan thayyiban, dengan mendukung pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih, moga bermanfaat.